Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar, pertama sekali kami daripada pihak Fakulti Kejuruteraan Awam ingin mengucapkan tahniah kerana telah memilih Fakulti Kejuruteraan Awam dan tahniah juga kerana diterima dimasuk ke dalam Universiti Teknologi Mara di ITM Shah Alam. Okey, so sekarang pada hari ini kita akan ada sesi yang agak santai iaitu program Insan Cemerlang, di mana kami akan menginvite beberapa orang panel untuk berkongsi macam mana cara nak menjadi insan yang cemerlang. Okey, bersama saya pada hari ini Encik Syuaibi bin Haji Zainal Abidin merupakan penolong pendaftar kanan Fakulti Kejuruteraan Awam, dan saya akan menjadi moderator mungkin anda pada hari ini iaitu Muhammad Luqmanul Hakim Berbesar Kamal. Saya memegang portfolio sebagai timbalan Presiden untuk Sekretariat Mahasiswa Fakulti Kejuruteraan Awam. Okey, sekarang kita nampak ada dua tempat kosong di sana, betul? Okey, sekarang kita akan invite ataupun mengajak dua orang lagi panel yang cukup hebat. Yang pertama kita akan jemput Prof. Madia Muhammad Fadil Arsyad, merupakan TD HEP untuk Fakulti Kejuruteraan Awam. Dan kemudian kita akan mengajak Sir Helmi, Encik Helmi Alif Azmi, menyerupakan penyelaras HEP kita di Fakulti Kejuruteraan Awam. Jadi tanpa melengahkan masa, boleh untuk saya invite mereka lah. Sebentar. Betul? Sir? Sila. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semua. Oh, siap. Itu boleh sanitizer dulu, Doktor. Terima kasih. Ingatkan Jaga saya. SOP kita hari Hari ini. satu ingatan yang baik. Terima kasih, Doktor. Orang rumah baru kan. Orang baru. Okey, sekarang Doktor, kami dah memperkenalkan Doktor secara asasnya nama Doktor. Jadi pelajar nak tahu juga apa Doktor, siapa Doktor Sir Fadil ni, siapa Sir Elmi ni. Jadi kalau boleh, mungkin Dr. Fadil boleh terangkan sedikit peribadi apa yang Dr. Fadil buat selama ni. Okay, terima kasih Lukman, Cik Syu, Cik Elmi. Terlebih dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Syukur ke Allah Ta'ala pagi ini kita jumpa. Terima kasih atas peluang yang diberi. So, seperti mana yang diminta oleh Lukman, saya kenalkanlah dulu terus sikitkan diri saya. Saya Associate Professor Dr. Muhammad Fadil Arsyad, diberi tanggungjawab untuk sebagai timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar untuk Fakulti Kejuruteraan Awam di ITM Shah Alam. Saya telah berkhidmat dengan ITM lebih 21 tahun dan sepanjang perkhidmatan saya telah memegang beberapa jawatan, dan yang terkini ialah timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar lah. Di mana dalam jawatan timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar ni saya bertanggungjawab untuk dua perkara besar, iaitu yang pertama menjaga kebajikan dan juga fasiliti pelajar. Yang kedua ialah menjalankan ataupun menganjurkan program-program yang berbentuk kepimpinan dan juga sosial akademik pelajar. Kita ucapkan selamat datanglah kepada semua pelajar-pelajar yang mendaftar untuk semester ini. Dan seperti mana kita sedia maklum, semester ini semester yang mencabar kerana kita masih lagi dalam ancaman COVID, dan semester ini merupakan semester kedua di mana kita akan melaksanakan ODL secara total untuk semua pelajar. Jadi kita harap semua pelajar dapat manfaat dan gunakan peluang pembelajaran ini dengan kaedah yang sebaik mungkin. So itu semua sedikitlah daripada saya. Terima kasih Dr. Fadil. Sekarang kita boleh beralih kepada Sir Elmi kita. Mungkin boleh terangkan sedikit sama peribadi sebagainya. Okey, Assalamualaikum. Saya Elmi Alif Azmi selaku koordinator bagi Hal Ehwal Pelajar Fakulti Kejuruteraan Awam. Setakat ini saya berkhidmat di UiTM ini sejak 2016 lah. Yang saya seconded di Institut Pengangkutan Malaysia pada tahun 2016 dan menyertai fellow kepada UNESCO pada 2016 hingga 2017. Kemudian sekarang ni berkhidmat sebagai koordinator, baru setahun lebih sikit. Saya berkhidmat sebagai koordinator bersama dengan koleg saya iaitu Encik Syuaibi selaku penolong pendaftar, dan ketua saya lah, kita panggil bos saya lah, saya panggil bos besar lah, bersama ada Dr. Fadil Arsyad. Dan inilah kami keluarga kecil bersama dengan Encik Anis Farid dan juga Puan Haizul. Kami berlima ni lah yang mengelola dan mengawal selia segala yang berlaku di dalam fakulti, terutama sekali berkenaan dengan hal ehwal pelajar lah. So, terima kasih Cik Elmi.
So sekarang ni kita dah mengenali Dr. Fadil, kita dah mengenali Syed Elmi. Tapi masalahnya saya tak mengenali lagi orang yang berada di sebelah saya. Mungkin boleh terangkan sikit. Yang penting ni, Pasal Yang orang penting. diri Cik Syu sendiri. Ya, ya. Terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sesuai dengan keadaan saya di sini, saya telah berpayung di UiTM sekitar 26 tahun dan telah berkhidmat di beberapa tempat di UiTM, termasuk di Jawab Berdahari mengasa juga 2 tahun, Jawab Mendaftar dan terkini di Fakulti Kejuruteraan Awam. Dan Alhamdulillah sehingga kini saya begitu mesra dengan pelajar-pelajar macam mungkin kita sebelah ini, dan saya ni boleh dianggap macam ayah kot kepada pelajar-pelajar. Betul. Jadi saya pun membawa diri saya macam tu, di mana skop bidang kerja saya lebih banyak membantu kepada pelajar-pelajar dan menyokong kehendak UiTM dan keperluan Fakulti Kejuruteraan Awam. Saya dah ada pun anak saya pun ramai. So dengan keadaan itu saya dah membiasakan diri dengan pelajar-pelajar. Jadi saya anggap saya ni ayah, saya ni mak. Jadi kalau ada pelajar-pelajar yang bermasalah, jangan malu, jangan segan. Datang jumpa saya, kita bincang. Benda boleh bincang, kita settle. Alright. Nampak, pada hari ni memang kita punya sesi ialah kita sembang santai saja. Di mana kita akan sembang santai tapi insya-Allah maklumat tu akan sangat-sangat bermakna lah. Okey, sekarang tanpa melanggar rasa, saya sebenarnya daripada bahagian pelajar, mewakili pelajar lah sekiranya. Jadi saya pun nak tanya beberapa soalan memandangkan kami pun masih lagi belajar, cuba mencari dan juga kerja dalam masa hadapan kami. Saya nak tanya, apakah yang dimaksudkan dengan insan cemerlang? Dari segi apa insan cemerlang? Kalau boleh mungkin Dr. Fadil boleh bagi tahu dulu. Okey, terima kasih Luqman. Memang sesi kita untuk bincang tentang perkara insan cemerlang, dan dalam konteks manusia, insan cemerlang adalah tuntutan dalam sesebuah organisasi masyarakat. Okay? Kerana insan cemerlang akan membawa manusia kepada satu tahap yang membahagiakan. Okay? Kalau kita tengok dalam hierarki Maslow tu, manusia dia yang paling tinggi sekali, dia mencari kesempurnaan, which is sebenarnya bukan, pada saya bukan kesempurnaan yang paling optimum, sebab nilai diri manusia tu yang paling optimum ialah kecemerlangan. Okay? Kerana kecemerlangan inilah yang akan menjanjikan kita kepada pencapaian kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Okay? Orang yang cemerlang akan dapat nilai diri yang bahagia, akan dapat nilai diri yang disayangi, akan dapat nilai diri yang dihormati. Okay? Kalau ikut step-step Maslow tu, yang paling tinggi dalam konteks yang lebih tepat ialah kecemerlangan. Okay? So dari segi konsep tersebut, maka kita di Universiti Teknologi Mara fokus pada Fakulti Kejuruteraan Awam, kita mensasarkan supaya anak-anak ataupun saya panggil jurutera pelatih. Sebab tu saya tak nak panggil student kita, pelajar-pelajar kita, pelajar atau student, tapi saya bagi gelaran khas, yang mana gelaran khas ni adalah satu tanggungjawab kepada semua warga yang bernaung di bawah Fakulti Kejuruteraan Awam, mestilah mendapat nilai jurutera pelatih cemerlang. Sebab nilai cemerlang tu, kita cakap tadi, adalah nilai kebahagiaan. Itu daripada sudut perspektif saya lah. Mungkin ni ada pandangan lain tentang nilai cemerlang. Kita boleh share isu tu. Baik, untuk konteks insan cemerlang, tentunya dia duduk pada level yang atas lah, sebab kita sebut cemerlang kan, distinction ataupun kecemerlangan yang kita nak kecapi ni. Saya selalu sebut mana-mana program student ataupun program pelajar, saya kata nak jadi cemerlang, ikut seperti mana metod Imam Syafi'i ni, kalau boleh sebut kat Loman dan siapa yang dengar lah, metod bagaimana Imam Syafi'i ni dia belajar dan mengambil ilmu daripada guru dia, dan macam mana dia boleh sustain. Yang pentingnya ilmu tu mesti dalam keadaan dia sustain dalam tempoh yang lama. Kita tak mau datang menimba ilmu, kemudian jawab exam, berjaya, dapat markah yang baik, tapi di medan pekerjaan kita tidak seperti mana result kita tidak menggambarkan kehebatan kita. Jadi cemerlang tu dia mesti daripada semua sudut dan dia mesti sustain. Dia mesti boleh ada dia punya sustainability, kita panggil lestari.
benda tu. Kalau nak sebut tentang metod yang Imam Syafi'i ni, saya sebut selalu, dia mesti pakai kepada 6 konsep untuk orang mendapat ilmu. Lan tana'al ilmu, tidak ada seorang pun boleh dapat ilmu, satu-satu ilmu tu, melainkan mesti kena ada 6 syarat. Apa syarat disebut? Disebut yang pertama tu zakain, yang kedua dia kata hirsin, dia kata bulghatin, istibarin, irsyadi ustazin, dan yang keenam tu di zaman. Dia kata 6 syarat. Yang pertama tu mesti zakain. Zakain ni nak dapat satu-satu ilmu ni kena ada kecerdasan otak. Kecerdasan. Cerdas ni maksud dia mestilah pada tahap yang paling optimum untuk apa yang nak dipelajari. Contoh, kita belajar ilmu kejuruteraan awam. Nak masuk bidang kita ni, SPM mesti ada kredit setengah-setengah subjek. Mesti ada kemampuan tu dulu, baru boleh masuk. Tuan-tuan yang perempuan semua ni, maknanya cik-cik, tuan-tuan yang masuk ni, maknanya dah menepati kepada kriteria kecerdasan. Sebab kalau tidak, tak boleh masuk sini. Mesti sampai dulu kepada tahap kecerdasan. Maknanya yang masuk ni semua dah cerdik dah. Sekarang ni cerdik dah cerdas dah. Dah ada kemampuan tu. Cuma nak sustain, nak pergi kepada tahap kecemerlangan. Ni Imam Syafi'i sebut, kena ada kecerdasan. Bila dah sampai kepada tahap kecerdasan tu, dia kena ada yang kedua. Kedua ni dia sebut hirsin. Hirsin ni dia kata kesungguhan. Dapat masuk bila dah cukup kecerdasan, tak punya kesungguhan, tak akan jadi cemerlang. Macam mana nak cemerlang kalau kita tidak ada determination ataupun kita sebut sebagai kesungguhan. Nak belajar tu kesungguhan. Tambah pula dengan musim sekarang ni kan, nak buat ODL ni. Apa kesungguhan kita? Apa kesediaan kita? Apakah kita nak sepanjang masa merungut dengan keadaan? Kita tak akan boleh lari daripada apa yang keadaan sekarang ni. Macam COVID-19. Saya, baik Cik Syuaibi, baik Profesor Madya Dr. Fadil, baik pelajar-pelajar sendiri, semua tidak akan boleh lari terlepas daripada keadaan ini. Jadi kita duduk dalam keadaan kita perlu ikut kepada corak keadaan semasa. Jadi kita perlu ada kesungguhan tu, determination, tahu apa yang kita nak. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga dia sebut sebagai bulghatin. Bulghatin ni kena ada biaya. Dalam nak menuntut ilmu kena ada biaya. Kalau orang kata Imam Syafi'i dulu mana ada duit apa? Dia ada biaya. Dia buat sesuatu untuk dapatkan ilmu tu. Maknanya dia kerja, dia mengambil upah dan sebagainya. Kita tidaklah menggalakkan student kata kena kerja, tapi kena ada sesuatu usaha bagaimana untuk dapatkan biaya tu. Di fakulti sendiri, saya ingat Encik Syuaibi juga bersedia kita berlapang dada untuk menerima segala mungkin ada pelajar-pelajar yang buat. Maksudnya di sini ni ada bantuan pelajaran, pengajian, PTPTN, ada juga beasiswa daripada endowment dan sebagainya. Hanya student ni dia perlu ada kesungguhan tadi lah. Kena cari, dia kena ada kesungguhan, dia carilah pembiayaan tu. Tidak ada benda lah yang of course dah percuma kan. Di UiTM ni kita of course terbuka di HCP, tambahan pula di fakulti kita. Memang kita seboleh mungkin cari kemudahan untuk bantu pelajar dari segi itulah. Dan yang keempat dia sebut sebagai istibarin. Kena sabar. Benda ni kena sabar. Nak istiqamah ni, nak sabar ni satu benda yang cukup susah. Jangan katakan pelajar untuk menempuhi COVID-19 ni, pensyarah sendiri pun dari segi persediaan kami double ataupun triple effort yang terpaksa buat semata-mata nak pastikan pelajar dapat ilmu yang kami nak sampaikan. Cuba bayangkan pada masa-masa yang lalu kita buat secara terbuka dan talaki. Kita mana-mana berdepan dengan student. Dalam pada keadaan ni kita tidak berdepan secara zahir. Jadi kita terpaksa duduk di dalam virtual maya kan. Bila kita duduk dalam virtual, effort kita tu perlu lebih untuk sampai. Student ni dia ada the first round in first 1 hour you will lost the student. Sebab dia dengar kan, nak dapatkan respon pun mungkin lambat, ada yang sebab internet connection, macam-macam masalah lah kan. Tapi ini semua kita perlu hadapi secara bersama. Okey? Dan disebut tadi kesabaran. Perlu sabar dan istiqamah. Sebab tu nak ambil degree ni 4 tahun. Kan? Tak bolehlah kata sekejap. Dia dalam tempoh masa yang lama dan ada proses dia, ada tangga dia. Yang kelima disebut isyadi ustazin ni petunjuk guru. Disebut ni petunjuk guru. Maknanya dalam ODM ni tak semestinya kita kena belajar hanya ikut kepada YouTube saja. Tak. Petunjuk guru. Sebab tu ada juga sesi bersama dengan pensyarah. Walaupun pensyarah tu dia mengajar secara ODL, dia mestilah berikan petunjuk. Kalau tidak, loss lah. Tidak ada petunjuk, melainkan yang terbaik adalah petunjuk daripada seorang guru. Itu yang kelima. Dan yang keenam disebut through zaman. Dia mesti tempoh masa yang panjang. Kita belajar ni, jangan ingat hari ni belajar, hari ni dapat. Tak.
Kefahaman Tuhan bagi, Allah bagi kepada siapa yang dia hendak. Kita menyampaikan, pensyarah menyampaikan kepada 20, katakan 30 orang pelajar. Tapi tak semua mungkin dapat 100%. Ada yang dapat 80, ada yang dapat 70, ada yang dapat 50. Tapi kalau kita pegang kepada semangat yang Imam Syafi'i bagi metod ni, kita akan faham bahawa mungkin kita sendiri, masalah kita nak faham benda tu, kita perlukan extra effort. Kadang-kadang student dia tak faham. Bukanlah saya nak bagi tahu student ni tak faham. Kadang-kadang ada orang yang dia tidak memahami bahawa hakikat pemahaman ni Allah yang bagi. Dia belajar, dia dengan kawan dia samalah, sama kelas. Katakan saya yang mengajar, bila Dr. Fadil mengajar. Saya dengan Dr. Fadil ni mungkin beza pengalaman mengajar. Saya mengajar, Dr. Fadil mengajar. Dr. Fadil mengajar student yang sama, saya mengajar student yang sama. Mungkin subjek yang berbeza. Dr. Fadil mengajar, hari tu mengajar, hari tu dapat. Hari tu faham. Mungkin disebabkan pengalaman dan sebagainya tu, wallahu ta'ala alam lah. Saya mengajar hari tu, mungkin bulan depan baru faham. Jadi kefahaman tu mungkin disebabkan Allah tak bagi pada ketika itu. Ada kemungkinan disebabkan saya sendiri sebagai guru, mungkin Allah bagi hikmah supaya mengetahui bahawa apa yang saya ajarkan tu mungkin lambat dapat kepada pelajar. Dan mungkin hikmah kepada Dr. Fadil mungkin disebabkan pengalaman beliau, ajarkan hikmah tu cepat dapat. Tapi mungkin pada satu ketika dulu Dr. Fadil juga terima hikmah seperti saya. Mengajar hari ini, sebulan depan dapat. Mungkin saya pada satu ketika nanti mungkin seperti Dr. Fadil, baru mengajar hari ni, mengajar hari ni dapat. Jadi kita kena faham bahawa kadang-kadang bila benda begitu berlaku, student kena buat extra effort. Tanya, buatlah macam-macam apa sajalah kesungguhan yang mungkin boleh kan. Dan benda tu dia akan ambil masa. Itu dia sebut zaman. Nak dapat satu ijazah sarjana muda 4 tahun. Kenapa tak boleh 2 tahun? Memang tak boleh 2 tahun. Macam mana nak dapat ijazah sarjana muda yang kita boleh panggil cemerlang tu dalam tempoh yang sekejap? Dia bukan cemerlang. Dia lebih kepada satu kejayaan yang sementara. Kan? Kita tak mau yang tu. Kita nak kejayaan kita tu boleh sustain dalam tempoh masa yang lama. Saya ingat yang tu dulu. Saya nak tambah sikit apa yang Sir Elmi kita bagi tahu tadi. Dan sebab UiTM ada perancangan strategi, okay? Bukan untuk universiti semata-mata, tetapi yang lebih utama ialah untuk pelajarnya, okay? Untuk warganya, okay? Untuk perancangan strategi. UiTM baru je melancarkan perancangan strategi 2021 hingga 2025. So dalam nilai perancangan strategi UiTM ni, UiTM meletakkan 3 nilai utama yang perlu ada pada semua warga UiTM, kan? Iaitu yang pertama, kita kena ada sinergi. Kita mesti ada nilai yang membudayakan kebersamaan, kan? Di mana kita sentiasa bersama-sama untuk berjaya, kan? Bukan lagi kita bawa konsep I win you lose. No, kita akan bawa konsep I win you win. Itu perkara pertama yang UiTM letakkan sebagai nilai, di mana warga UiTM diterapkan, diasuh dengan nilai-nilai kebersamaan dalam melaksanakan tugasan yang diberi. Ini yang kedua ialah integriti, iaitu kalau dalam sudut agama kita sebut sebagai orang yang bertakwa, kan? Orang yang bertakwa. Ni dua nilai ni digabungkan, digerakkan secara khusus untuk mencapai nilai yang tertinggi yang diharapkan, iaitu kecemerlangan. Okay? Di mana dalam konteks kecemerlangan, kita dikatakan cemerlang apabila kita berjaya mengamalkan ilmu yang kita dapat sepanjang kita berada bersama dengan UiTM. Itulah kalau dalam konteks akademik yang dikatakan kecemerlangan akademik, itu ialah dia berjaya mengamalkan ilmu, berjaya hidup dalam suasana yang kondusif sebagai orang ilmuwan. Contohnya kita di Fakulti Kejuruteraan Awam, kita mensasarkan warga kita, jurutera pelatih kita akan keluar sebagai seorang jurutera yang cemerlang. Maksudnya dia membawa nilai diri seorang jurutera. Dia tidak terpengaruh dengan nilai diri orang-orang yang tidak sepatutnya. Kan hari ini kita tengok banyak anasir-anasir luar, kan, yang nampak seperti quite negatif, kan, yang boleh mencemarkan budaya ilmuwan. Kita tak mahu orang-orang ilmuwan ni dipandang hina. Kan, para jurutera, awak belajar 4 tahun. Kan, Zaman kata tadi tu, panjang masa dia belajar tu 4 tahun untuk jadi orang cemerlang, tapi bila bergraduasi, on the day of graduasi tu dah tak jadi orang cemerlang.
Saya minta maaf lah, mungkin saya tak berapa setuju lah. Kadang-kadang setengah-setengah orang nak bergraduasi kan, on the day graduasi dia duduk lambung topi dia tu. Saya tak faham apa dia punya signifikan dia. Mungkin adalah, saya pernah tanya beberapa orang pelajar, dia kata itulah menandakan kami tu berjaya. So dia lambung topi tu kan. Tapi pada saya topi tu adalah satu pengiktirafan. Topi tu adalah satu pengiktirafan. Sebab bukan semua orang boleh pakai topi tu. Kan? On the day you dapat pakai topi tu, kenapa you nak balingkan ke atas? Kenapa you nak balingkan dia? Nak buang dia? No. Pada saya itu tak, itu contoh lah contoh yang saya rasa kita kena tukarlah sikit budaya-budaya kita yang mungkin kita terikut-ikut budaya luar. Kita tengok banyak movie semua on the graduation day dia orang baling topi tu kan. Tapi saya rasa itu adalah satu pengiktirafan. Kan? Menunjukkan ini you punya the day of graduation ni yang you layak pakai. Saya masa hari graduasi saya masih ingat dan saya masih bawa gambar tu ke mana-mana. Malam sebelum graduasi tu, saya bagi mak saya pakai jubah graduasi saya bagi mak saya pakai topi graduasi saya. Dan mak saya tak nak pakai. Sebab mak kata, mak mana layak pakai baju ni? Saya kata, tak mak, baju ni mak lah yang paling layak pakai. Sebab kalau mak tak ada, saya takkan boleh pakai baju ni. Dan saya nak, sebelum saya pakai convocation ni, saya nak mak lah orang yang pertama pakai baju ni. Dan kalau boleh, saya nak mak saya yang naik ke pentas pergi ambil baju, pergi ambil scroll saya. Dan gambar tu masih ada dengan saya. Saya ambil gambar tu dan saya rasa itulah gambar seniman yang paling cantik mak saya pernah ukirkan. Betapa bahagianya dia, betapa cemerlangnya dia dapat melahirkan seorang insan yang dia dapat pupuk sampai hari ini. Itu saya nak bagi tahu bagaimana kita dalam usaha kita untuk mendapat kecemerlangan ni. Universiti Teknologi Mara UiTM menggariskan 3 nilai yang kita kena bawa dalam diri kita. Yang dua utama, kita kena sentiasa sinergi. Yang kedua, kita kena berintegriti. Bila kita ada dua perkara ni, insya-Allah kita akan dapat mencapai kecemerlangan. Saya nak tambah sikit lagi berkaitan dengan perkataan UiTM itself. Yang Lokman faham apa dia UiTM tu? Apa dia? Dalam sebuah universiti, saya faham this just atas dasar je sebuah universiti yang bantu pelajar untuk mencapai kecemerlangan. Itu yang saya faham. Okey, U tu apa? Universiti. I? Institut Universiti I tu universiti lah sebenarnya. Universiti Teknologi Mara. Mara. Yes. Tapi hari ni saya nak tambah sikit. UiTM tu kita tekankan kepada nilai diri warga kita, usaha, iman, takwa, mulia. Maknanya warga kita ada nilai. Orang yang sentiasa berusaha, iaitu orang yang sinergi tadi tu. Usaha untuk apa? Untuk iman. Iman ni ialah nilai kecemerlangan yang paling optimum. Tak ada iman tak masuk syurga. Tak mati dengan la ilaha illallah, tak ada iman tak masuk syurga. Kita bimbang. Jadi syurga adalah nilai kecemerlangan. Iman. Takwa tu apa? Takwa tu ialah integriti. Kita perlu ada integriti. Dalam belajar kena ada integriti, dah kerja esok pun kena ada integriti. Orang yang ada integriti, dia adalah orang yang cemerlang. Sebab tu ada ujungnya M. Orang yang cemerlang ialah orang yang dimuliakan. Dia bukan memuliakan, bukan memuliakan diri dia sendiri, tetapi dia dimuliakan oleh orang-orang yang dia bantu. Ini nilai diri yang kita nak bawa. UiTM, usaha, iman, takwa, mulia, selaras dengan perancangan strategik universiti. Nilai diri yang universiti tetapkan iaitu sinergi, integriti dan excellence. ESI itu excellence, sinergi and integriti. Ini 3 nilai yang kita ada, di mana dikaitkan terus dengan nilai diri UiTM. Moga-moga dengan itu dapat sedikit penjelasan lah Cik Syu. Kan Cik Syu ada nak tambah apa-apa ke? Itulah, saya pun ingin nak tambah sikit. Tak ada apa, sedikit terasa lah pada erti kata nilai tadi. Sebab saya sentiasa mengamalkan satu nilai itu perlu ada 3 perkara. Yang pertama adalah persediaan kepada perkara yang sebelum, persediaan kepada perkara yang semasa, dan yang ketiga adalah persediaan kepada perkara yang selepas. Bagi pelajar-pelajar sekitar ada 434 orang, tak silap saya. Sekarang ni sedang berada di peringkat sebelum. Sebelum preparation kena ada. Apa perlu buat nak melangkah ke ODL ni? Kan dia kena tahu, kena banyak ilmu, nak kena belajar. Kan? Kemudian bila sampai bila dah belajar adalah semasa. Belajar tu macam cara dia. Sampailah ke peringkat selepas. Bila nak direct tu, selepas nak kerja apa lepas tu. Kan? Kena tahu juga tu sedikit, kena dapat ilmu juga. Jadi saya kira pensyarah-pensyarah di fakulti kedokteran awam ya,
Saya kata tak ada masalah. Mereka akan ajar satu per satu. Kan kita pun tak kena kod ilmu pun saya rasa tak ada masalah. Kita akan ajar satu-satu. Asalkan rajin bertanya. Jangan malu. Dan jangan kena kod sangat lah. Kalau dapat perkara tu, share dengan kawan. Yang baik lah. Dan tak jangan. Okey, silakan. Itu dia daripada kita punya panel-panel kita. Benda soalan ni agak ringkas tapi penjelasan sangat pack lah dengan maklumat yang penting. So sekarang kita nak tanya juga kepada sebenarnya Dr. Fadil ni merupakan pensyarah, seorang bapa, seorang mahasiswa juga dan juga seorang merupakan orang yang bertadbir fakulti, membantu fakulti ni. So saya nak tanya, apakah peranan pensyarah, mahasiswa serta ibu bapa dalam melahirkan insan yang cemerlang? Okey, melahirkan insan yang cemerlang, soalan tu macam umum. Okay? Sebab kita ada macam Cik Syu kata tadi, sebelum, semasa dan selepas. So saya nak cuba jawab soalan tadi tu dalam 3 konteks tadi tu lah. Terima kasih Cik Syu, satu pandangan yang sangat baik. Sebelum ni ada cara dia. Maksudnya sebelum ni ialah sebelum Covid, sebelum ODL. Kan nak lahirkan insan cemerlang tu telah terbukti, alhamdulillah sampai hari ini kita telah melahirkan ramai jurutera-jurutera yang berjaya. Kan, even ada yang sampai jadi jurutera profesional, okay? Ada yang telah pun bekerja di luar negara. Okay? Kemudian semasa adalah satu perkara yang sedang kita lalui sekarang, okay? Di mana para pensyarah, peringkat fakulti sendiri, okay, pelajar, ibu bapa perlu terima situasi ODL ni, ODL, distance learning ni, pembelajaran melalui talian. Kita perlu bersedia dan menerima keadaan, dan kita juga perlu membuat persediaan selepas apabila insya-Allah perkara ni dapat diselesaikan. Okay? Jadi kalau dalam konteks yang dah lepas tu, saya rasa kita tak perlulah detailkan. Okay? Macam mana nilai kecemerlangan tu, sejarah telah membuktikan bagaimana kita telah berjaya melahirkan generasi yang telah berbakti kepada masyarakat, agama dan negara dengan sempurna. Tapi yang lebih kritikal dalam keadaan sekarang, situasi sekarang, ini yang lebih kritikal yang kita kena bersedia. Okay, daripada sudut pensyarah, tadi 3 je kan, pensyarah, pelajar, ibu bapa. Kan, saya nak bincangkan yang pertama tu daripada segi pensyarah. Okay, untuk pengetahuan semua, di peringkat Fakulti Fikiran Awam, kita telah pun memberi taklimat yang jelas kepada para pensyarah untuk bagaimana melaksanakan program pengajaran dan pembelajaran semasa era ODL. Semasa era ODL ni, macam mana nak buat? Untuk semester 1 macam mana, untuk semester 2 macam mana, sampai semester 8 macam mana. Kita ada 4 tahun kat sini, kita ada 8 semester. Dan setiap pensyarah telah pun diberi tanggungjawab, telah diberi taklimat. Even sepanjang minggu ni, sepanjang minggu ni para pensyarah diwajibkan untuk berbengkel secara maya, bagi membincangkan, membuat penerangan, perbincangan, penjelasan tentang bagaimana kita nak menjalankan kelas kita secara efektif. Jadi setakat semester lepas yang kita telah lalui bersama, ODL yang bersama, saya dapati para pensyarah kita telah memberikan komitmen yang terbaik, telah mencari idea yang begitu kreatif untuk bagaimana nak menyampaikan ilmu dan knowledge, ilmu yang bermanfaat, yang tepat kepada para pelajar. Dan dalam konteks tu, perkara yang pasti dan jelas, bila kita ni sebagai manusia, kita tak lepas daripada kesilapan. Dan semua kesilapan yang mungkin terlakukan sepanjang semester yang lepas, kita telah pun ambil tindakan yang sewajarnya untuk kita baiki, penambahbaikan. Sebab masing-masing semua orang dalam norma baru, pensyarah ke, pelajar ke, ibu bapa ke, semua orang terkejut dan berada dalam norma yang baru. Namun begitu, yang paling baik ialah orang yang belajar daripada kesilapan. Itu first stage. Yang baiknya jadi orang pandai. Saya ingat Dr. Fadilah Kamsah kata, orang yang pandai itu ialah orang yang belajar daripada kesilapan. Dan orang yang cerdik itu ialah orang yang belajar daripada kesilapan orang pandai. Okay? So kita telah melalui 6 bulan pertama, semester pertama ODL yang mencabar, di mana kita belajar jadi orang pandai.
sekarang ni kita dah masuk fasa kedua ODL, kita seharusnya menjadi orang yang cerdik. Okay, itu daripada sudut pensyarah perkara ni, daripada sudut pentadbiran, daripada sudut pensyarah perkara ni telah kita ambil kira dan kita perhalusi, kita telitikan supaya segala kelemahan yang mungkin terlakukan sebelum ni kita dapat tambah baik pada semester yang akan datang yang kita akan lalui dalam tempoh minggu depan dan seterusnya insya-Allah. Kemudian daripada segi persediaan pelajar, kan, pelajar sendiri ya, kita ambil maklum, ambil faham masa awal-awal ODL lulus semester lepas, semua orang marah, semua orang menjerit, semua orang pening, semua orang stres, termasuklah anak saya. Anak saya pun belajar juga. Anak saya sangat stres, menangis-nangis, kan. Yalah, macam-macam lah masalah. Kita dengar rungutan pelajar. Saya sebagai Timbalan Dekan Awal Pelajar, terima kasih pada MPP dan juga SMF yang bagi feedback direct kepada saya tentang apa yang student ngomelkan atau bincangkan tentang pembelajaran ODL. Dan alhamdulillah pada semester lepas kita ambil semua komen-komen itu dan kita tambah baik. Kita tambah baik, kita ada mesyuarat direct dengan MPP, kita dapat rungutan pelajar dan sebagainya, kita cuba perbaiki. Dan kesannya bila menghampiri hujung semester, even after selepas peperiksaan, pelajar-pelajar mendapat keputusan yang cemerlang. Pelajar mendapat keputusan cemerlang hatta lebih baik daripada yang semester sebelumnya. Dan bila kita nak buka semester baru ni, pelajar-pelajar minta request kalau boleh nak buat kelas ODL juga. Maknanya dia orang dah happy dengan ODL. Dan inilah fitrah manusia sebenarnya. Manusia ni memang bila nak melakukan sesuatu perubahan, pada awalnya dia mungkin menolak, kan, tetapi dia boleh menerima keadaan. Bila dia melaluinya, dia akan boleh menerima keadaan. Ini keistimewaan yang Allah SWT jadikan pada manusia. Kemudian untuk pelajar tadi, jadi saya sarankan, pelajar-pelajar untuk ODL ni kena macam saya Amy beritahu tadi, kita kena buat persediaan mental, fizikal. Memang challenge dia berbeza. Even macam anak saya bagi dia vitamin untuk dia lebih sustain, kan. Sebab saya rasa dia jadi lemah mungkin sebab terlalu lama duduk kan depan komputer, mata jadi sakit. So kita kena ada satu sistem macam mana nak tolerate dengan badan kita, kan. Kalau kita perlu berada di depan komputer sampai 6 jam sehari, so kita kena cari alternative way macam mana kita nak bincang dengan pensyarah kita ke, ataupun kita minta break. Kadang-kadang pensyarah tak tahu sebab dah tak nampak you all tidur ke, you all buka komputer tak tengok ke, kan. Pensyarah rasa tanya dalam grup okey ke? Okey. Yang jawab pun 3-4 orang tu. Kita pengalaman saya sendiri dalam kelas tu ada 40 orang pelajar. Kita tanya okey ke? Yang jawab 2 orang, 3 orang. Okey. Takkan saya nak tunggu 40 orang jawab okey baru saya nak meneruskan kan. Jadi saya teruskan je lah sebab saya tak nampak you all pergi tidur ke, pergi. Saya dapat laporan ada setengah pelajar, saya respect. Ada setengah pelajar tu bawa Grab, kan, sambil dengar kelas. Dia buat Grab tapi dia dengar kelas. Dia ada beritahu saya. Dia suka kelas ni sebab dia boleh cari duit untuk keluarga, dia kata. Kan, dalam masa yang sama dia boleh luruskan pengajian dia. Tapi saya bimbang keselamatan dan sebagainya, kan. Kalau boleh kita tak naklah situasi itu berlaku, fokuslah pada pembelajaran. Ada yang bawa food panda pun ada saya ni. Buat food panda, sambil bawa food panda duduk dengar kelas. Terharu kita, sedih. Saya sebagai Cik Shu jadi bapa, saya jadi abang lah, kan. Abang sulung ni saya rasa macam sedih lah bila tahu adik-adik kita, kan, terpaksa melalui situasi macam tu. Tapi itu adalah pengorbanan dan usaha yang dilakukan. Dan kita tengok pelajar-pelajar kita boleh adopt. So yang saya nak tekankan kat sini, kena find lah your own way, macam mana you nak berjaya, kan. Kalau ada sebarang masalah, ini yang paling penting. Sebarang masalah yang you hadapi semasa pengajian, tolonglah maklumkan kepada HCP. You boleh guna channel SMF, boleh guna channel MPP, atau direct contact kepada pihak HCP. Di pihak kami sangat terbuka untuk bantu. Kita sangat suka untuk bantu. Kemudian daripada segi ibu bapa juga saya nak pesankan kat sini lah, sebab saya sebagai cakap mungkin sebagai bapa sendiri, mak sendiri, isteri saya mak sendiri.
macam saya beritahu tadi, ODL ni adalah satu norma baru. Jadi parents pun banyak yang terpinga-pinga. Kenapa, apa yang berlaku. Yang sebelum ni saya sebagai parent, saya bila anak saya balik daripada kampus ke rumah, saya macam mengharapkan anak saya bantu isteri saya, kan, di rumah, kan, sidai kain ke, tolong masak ke, tolong basuh pinggan ke, kan, yang lelaki-lelaki tolong buang sampah ke, tolong sapu sampah ke. Itu parents, sebenarnya itu adalah pendidikan parents kepada anak-anak. Sebab you all takkan selama-lamanya akan duduk dengan parents. You all akan ada rumah you all sendiri. So kalau waktu sekarang you all tak dilatih untuk tu, bila you ada rumah sendiri, you tak tahu nak buat. Okay? So that is the expectation of parents semasa sebelum ni. Tapi dalam semasa minggu ODL ni, parents tak faham apa yang berlaku di kalangan pelajar yang terpaksa duduk di komputer sampai 6 jam, terpaksa buat assignment malam-malam, kan. Jadi dekat situ sebenarnya perlukan komunikasi. Apa yang berlaku sebenarnya adalah communication breakdown di antara keluarga. Pelajar saya minta sangat-sangat para pelajar bincang dengan keluarga sebaik mungkin, maklumkan pada keluarga tentang apa sebenarnya yang diperlukan, apa yang berlaku, supaya parents faham. Okey? Dekat situ satu situasi yang kritikal lah. Pelajar kena bincang dengan parents, dan saya minta jugalah untuk parent-parent semua untuk kita bagi peluang pada anak kita belajar. Kerana pelajaran adalah sesuatu yang cabaran besar. Even dalam Islam pun sampai meletakkan belajar tu level dia sama level dengan orang yang berjihad. Jadi ini adalah satu pengorbanan besar. Semua orang kena buat, pensyarah kena buat, pelajar kena buat, parents pun kena buat. Okay? Saya rasa panjang dah saya cakap pasal perkara tu. Tapi terima kasih dulu Tuan Raja sebab untuk penjelasan yang sangat panjang dan berisi tu. Dan jadi tadi Dr. Fajar kena kata macam kita perlu prepare untuk sentiasa masuk ke ODL dan sebagainya. Jadi saya rasa mungkin saya boleh explain apakah preparation kepada mahasiswa untuk pastikan dari segi mental, fizikal, rohani dan sebagainya supaya dia tu adalah sedia untuk masuk kepada kelas dan sebagainya. Okey. Dari segi preparation lah, kalau kita sebut tentang preparation, kita faham dia punya kaedah ilmu ni lah, kan. Senang balik lah cerita pada kaedah ilmu. Saya quote lagi sekali benda yang memang saya selalu bincangkan lah dengan pelajar. Kalau kata perkara ini, kalau saya bagi talk di mana-mana pun saya sebut. Saya kata, saya quote perkataan Imam Syafi'i, dia kata apa? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Maksud dia adalah siapa-siapa yang nak dunia, dia mahu kepada dunia ni dari segi apa sajalah kejayaan di dunia, kena ada ilmu. Siapa-siapa yang nak kepada akhirat, kejayaan pada hari akhirat nanti, dia perlu ada ilmu. Dan pada siapa-siapa yang nak dua-dua ni, dia kena ada ilmu. Jadi nak kena ada ilmu ni, dia bagilah. Macam mana kita nak ada ilmu? Tadi dia bagi, kita dah sebut pasal 6 tadi tu, nak dapatkan ilmu. Dari segi persediaan, kalau di rumah, ini kita cerita pasal practicality. Saudara-saudari student sudah ada jadual waktu tersendiri. Ada di kalangan kita ni, di rumah tu ada bilik masing-masing. Ada kita di rumah ni tak ada bilik pun, dia ada kawasan untuk dia belajar. Jadi paparkan jadual waktu tu di rumah. Masalah pelajar adalah jadual waktu dia tak papar. Sepanjang masa dia sebut dia ada ODL. Ada yang macam memang ada yang sepanjang masa, tapi ada yang sepanjang masa ketika mana waktu tak ODL, ibu bapa lihat dia tengah duk ber-on komputer, tapi sebenarnya duk main game. Ini tabiat biasa. Kalau telefon tu, saya cakap kat ibu bapa, pastikan telefon anak tu duduk vertikal macam ni. Kalau dah start horizontal ni PUBG lah. Kalau dia start vertikal, kata kalau nak pantau, tengok kedudukan telefon anak. Ni kelakar juga lah, tapi ini hakikat. Kalau duduk macam ni, tak apa, kata boleh intai. Dan dia biasanya yang ni dia tengah-tengok kita video lah. Sebab tak puas pun, benda ni tak puas kalau tengok gini. Dia kalau buat ilmu ni, biar tak puas tak apa. Dia duduk ni.
Kalau dia start je duduk macam ni, dia kena jaga. Ini adalah something. Kena pergi tengok kalau macam ni. Kan? So itu cara kita nak pantau lah. Kadang-kadang student pun dari segi tanggungjawab dan accountability kita pun, let's be transparent to our parents, so that parents tu dia aware dengan keadaan kita. Bila kita letakkan jadual dan kita paparkan, benda ni biasanya ibu bapa dia akan tengok, dia akan dapati bahawa betapa sibuknya anak dia ambil 18 jam kredit dan sebagainya, waktu bila yang lapang dan sebagainya. Jadi ibu bapa ni dia lebih kepada concern. Ada yang orang berpandangan bahawa ibu bapa dia tak faham lah sebagainya. Ibu bapa ni dia faham, tapi kadang-kadang dia nak kebersamaan anak dia bersama dia tu dalam membuat sesuatu. Itu je sebagai ibu bapa ni. Kan? Kalau dia nak masak, dia nak anak dia ada, dia nanti dia suka benda tu, dia suka. Jadi kita ni dari segi persediaan kita tu, kita kena faham tanggungjawab kita. Sebagai pelajar, kita tak akan lepas tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Kita ni buat satu tanggungjawab, bukan kita melepaskan tanggungjawab yang lain. Tak. Dekat dunia kita ni, semakin kita ada tanggungjawab, maknanya tanggungjawab tu hanya bertambah, tidak hilang. Kita lahir ke dunia ni, kita ni tanggungjawab sebagai seorang anak. Ada tanggungjawab ke atas ibu bapa. Masuk sekolah, tanggungjawab sebagai seorang pelajar pula. Masuk pula daripada sekolah tu, duduk dalam sekolah tu jadi ketua darjah, tanggungjawab sebagai ketua darjah. Tapi tak hilang tanggungjawab sebagai seorang anak. Begitu juga kita di rumah. Kita ODL, kita ada tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Tidak menghilangkan tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Cuma beza dia, Tuhan bagi ujian dari segi masa, pembahagian masa. Itu sahaja. Jadi kita cuba sedaya upaya untuk buat preparation tu. Pada sekian orang lain dia punya cara persediaan. Saya tak boleh katakan pukul rata sebagai sama. Ada pelajar yang mungkin dari segi kekangan, adik kecil ramai dan sebagainya tu, dia adalah kekangan. Tapi Tuhan bagi kot lain pula, dia adalah dia punya kelebihan. Tapi preparation kita dari segi rohani, saya sebut ni, jangan tinggallah berdoa. Senang cerita macam tu. Saya sebut dalam satu sesi ketika mana di bulan puasa, kita buat ada satu sesi tu. Saya bagi satu doa, saya kata doa ni saya dapat daripada satu kuliah yang disebut oleh Syekh Ali Jumaah. Syekh Ali Jumaah ni mufti Mesir lah, besar. Syekh Ali Jumaah disebut apa? Disebut baca doa ni. Ud'uni kita Allahumma ja'alni mustajab bidu'a. Saya ingat doa ni dah disampaikan oleh pelajar dan pelajar ada buat macam satu keratan dan sebagainya kan. Dia baca Allahumma ja'alni mustajab bidu'a. Ya Allah, mustajabkan doa aku. Doa lah apa-apa nak. Kalau dalam Quran disebut dalam surah Al-Hash kan, surah nombor 40 ayat nombor 60 kan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kan. Sungguhnya Tuhan ni, Allah ni, dia akan kabulkan setiap doa hamba dia. Ini satu janji yang pasti, tak ada yang penipuan ke apa ni. Janji pasti, doa lah. Kita doa, apa yang kita nak doa. Kadang-kadang student terlampau banyak sangat usaha sehingga terlupa berdoa. Kan? Sebab kita kena tahu tahap mana pun kita usaha, dia ada satu lagi kuasa lain yang akan menentukan sama ada kita berjaya atau tak. Jadi kita kena pastikan hubungan kita dengan Tuhan tu sudah serapat. Jadi persediaan saya, kalau saya lah orang tanya, persediaan kalau saya ni, persediaan mendekatkan diri dengan Tuhan tu adalah persediaan untuk segala-galanya. Sebab bila you dekat sahaja diri you dengan Tuhan, you akan faham di mana Tuhan akan bantu you, akan jadi tanggungjawab you dan sebagainya. Ni Tuhan akan bantu. Tidak ada syak lagi lah. Tak kira lah daripada berlatar belakangkan apa pun, kita pastikan hubungan kita dengan Tuhan tu rapat. Dan segala-galanya akan jadi okey. Kalau tanya saya, kalau untuk saya simpulkan, persediaan. Macam mana kita boleh rapatkan diri kita dengan Tuhan, itulah persediaan yang terbaik kita boleh buat. Masa Syalmi, kadang-kadang betul juga kata Syalmi, kita lupa di mana kita merupakan seorang pelajar dan kita juga merupakan seorang anak. Kadang kita macam lupa tanggungjawab kita sebagai anak. Kita cakap kat mak kita, mak ada kerja, ada kelas ni, kejap lagi. Saya pun rasa macam betul juga. Saya bukan ada terlupa begitu. Dia tidak mengurangkan tanggungjawab. Sebenarnya tidak mengurangkan tanggungjawab. Sebenarnya dia menambahkan tanggungjawab, menjadikan anda lebih bertanggungjawab lah. Sebab tu kata lebih bertanggungjawab. Benda lebih. Kadang-kadang kita lupa sebagai mahasiswa.
So mungkin soalan last kepada Cik Syu. Ya. Manakala kita dalam keadaan COVID-19 ni, ada pelajar-pelajar tanya apakah macam peranan pihak fakulti dalam membangunkan mahasiswa yang inovatif dan kreatif seiring dengan masalah COVID-19 yang kita ada sekarang ni. Cik Syu beri penjelasan sikit. Okey, kalau yang sebelum ni lah, sebelum zaman COVID, kita ada banyak program-program pembinaan insan yang dilakukan secara face to face. Tetapi kita dah berubah ke zaman COVID ni, akan ada lah projek program-program yang bercorak online, dan kami sedang merancang untuk program-program tersebut. Dan insya-Allah lah kami akan mohon semua pelajar yang rasa beringin untuk serta dalam program-program tersebut, dan akan kita umumkan tidak lama lagi, insya-Allah. Okay, kepada macam contohnya Cik Syu banyak membantu kepada mahasiswa dari segi kewangan dan sebagainya, apa nak disampaikan? Daripada segi kewangan tu, ialah kita banyak bantulah kawan-kawan, tetapi yang paling penting pelajar kena datang untuk bersemuka, ataupun dulu semuka lah, tapi sekarang boleh secara online pun tak apa, boleh. Dan saya akan hari ni ke saya akan hantar satu Google Form untuk saya nakkan maklumat-maklumat pelajar yang lebih detail, insya-Allah lah. Daripada situ kita akan menilai di mana pelajar-pelajar yang memerlukan bantuan, dan kita akan hantar satu-satu borang juga untuk isi, dan kita akan nilai semua. Tak semualah pelajar kita. Kalau kita ada sekarang pelajar baru ada 400 lebih kan, jadi kita akan tengok go through dengan komite-komite kita, dan sekiranya ianya memerlukan pertolongan, saya sendiri akan uruskan dengan sama pihak zakat, pihak SCP Induk sekalipun, dan kita akan tengok mana ruang-ruang yang boleh kita bantu, insya-Allah. Cuma satu saya nak pesan sedikit lah dengan masalah-masalah yang kita hadapi sebelum ni. Kalau ada di kalangan pelajar yang tukar nombor telefon, tolong maklumkan pada pihak fakulti. Ataupun jangan sekali-kali gunakan nombor telefon palsu. Saya tak faham kenapa. Kita ada kes pelajar yang gunakan nombor telefon yang bukan nombor dia. Even nombor bapa ataupun parents dia pun dia tak letak nombor yang betul. Tak tahulah sama dia tak sengaja letak ke. Tapi yang pasti saya bersangka baik, kalau tukar nombor, tolong maklumkan kepada pihak fakulti. Sebab kalau ada apa-apa kecemasan berlaku, kan, kita tak dapat hubungi keluarga. Kita pernah ada kes pelajar yang kemalangan jalan raya contohnya. Kita handle, tapi kita cuba hubungi nombor keluarga dia, tak dapat. Kan, jadi ini yang susahnya you all jugalah. Kan, macam masa minggu OJL hari tu, dia duduk di rumah sewa. Kan, ada masalah di rumah sewa. Kita cuba hubungi dia, tak dapat. Kita dapat maklumat pun daripada SMF, daripada MPP. Kan, itu yang kita bimbang. Kita tak nak maklumat-maklumat yang bertukar ni. Kita mohon sangatlah kepada semua pelajar-pelajar, terutamanya yang baru-baru ni, kita minta sangatlah supaya maklumkan pada pihak kita, untuk mengelakkan masalah-masalah yang masuk bila sebut phone number, email pun sama juga. Email, yes. Email pun sama. Dan kami di UiTM ni menggalakkan email menggunakan email Gmail lah sekarang kan. Gmail, janganlah pakai selain daripada itu. Sebab apa? Dia akan kesukaran sebab kita kalau nak dapat cepat maklumat tu lambat sikit lah. Ada yang pakai pelik-pelik extension kan. Tapi kita galakkan kepada Gmail lah sekarang. So untuk program tadi tu, macam Cik Syu beritahu, kata kita akan ada banyak program yang kita akan buat. Sebenarnya kita dah ada YouTube channel pun, SCP ada YouTube channel. Kita pelajar boleh layari YouTube channel untuk dapatkan motivasi, banyak maklumat-maklumat yang kita sampaikan kat situ. Dan kedua, kita juga minta yang tadi kata email address tu, tolong betulkan email address, gunakan email address yang tepat, supaya bila kita ada apa-apa maklumat yang penting untuk para pelajar sekalian, kita boleh sampaikan melalui email tersebut. Nombor telefon kalau tukar, tolong beritahu, sebab ada kadang-kala tikanya kita gunakan WhatsApp. Okey. Dan saya juga mohonlah kepada pelajar-pelajar sebagai warga universiti, kita bersopan dalam urusan hidup kita, bukan dalam apa juga. Kita jangan ikut setengah orang netizen sekarang duk guna bahasa-bahasa kasar. Kan, bila berurusan dengan manusia ni, gunalah bahasa yang elok, tak perlu kita menggunakan bahasa-bahasa kasar. Kan, mencarut-carut yang tidak melambangkan diri kita ni sebagai seorang pelajar, mahasiswa. Nama mahasiswa tau, bukannya calang-calang punya siswa tu kan. Balik apa sekarang, kaleng-kaleng kan, bukan kaleng-kaleng punya siswa kan, mahasiswa. So make sure nilai maha tu dipegang.
nilai siswa tu dipegang, nilai UiTM tu dipegang. Jangan sampai orang luar kata, mahasiswa UiTM ni tak ada sopan, tak ada bahasa. Yang terpalit tu bukan setakat UiTM, kita sendiri terpalit sebab kita adalah mahasiswa. Jadi bergerak, bertindak bijak sebagai warga UiTM. Rasa sayang, rasa cinta di hati untuk bawa nama UiTM. Kita bangga kita jadi warga UiTM. Kita syukur pada Allah, tanda syukur kita pada Allah sebab kita dipilih jadi warga UiTM. Kita sentiasa jaga nama baik UiTM. Macam mana kita rasa bangga dan kita nak jaga nama baik keluarga. Kan? Ni nilai yang saya minta sangat-sangatlah kepada warga, kepada jurutera pelatih Fakulti Awam ni. Saya kata perkataan jurutera sendiri pun dah satu nilai yang besar Allah bagi kat kita. Kemuliaan yang Allah bagi kat kita untuk kita jadi orang cemerlang. Tapi kalau kita tak jaga kecemerlangan tu, emas pun kalau tak dijaga, tak digilap, kan, lama-lama letak dalam tanah, simpan dalam tanah, tak ada nilai 1 sen pun. Kan? Jadi kita dah dapat satu nilai yang berharga ni, kita jaga sebaik mungkin. Okey? So, terima kasih kepada Cik Syu dan suka untuk kami ingatkan kalau anda ada apa masalah berkaitan dengan belajar sebagainya, peruntukan dan apa saja yang masalah anda, sila berhubung dengan Cik Syu, tak ada masalah. Cik Syu adalah bapa kita di sini, jangan risau. Dalam 4 tahun ni anda akan pasti kenal Cik Syu ni lah. Dr. Fadil, anda akan pasti kenal, tak ada masalah. Jadi bagi pihak kami, daripada persoalan daripada pelajar, itu sahaja daripada pihak kami. Tak ada apa-apa lagi untuk kami tanyakan. Jadi terima kasih kepada para panel kita untuk menerangkan secara santainya apa perkara yang perlu dilakukan oleh mahasiswa supaya kita menjadi mahasiswa yang lebih cemerlang dan naik pada satu tahap lagi lah. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Mat. Terima kasih. Sesi ni Terima kasih. semoga jadi manfaat untuk semua. Ya, betul. Kata akhir daripada saya, kita jaga kita, Allah jaga kita. Ya, betul. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.